Adik. Nak gula-gula tak? Tak nak lah. Alah, ambil lah. Tak nak. Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak? Orang cakap tak nak lah. Jangan kacau. Sini kau! Tolong! Tolong! Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri. Tolong! Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat! Siasatan berhubung dakwaan cubaan menculik seorang murid tahun 3. Menculik kanak-kanak. Cubaan culik seorang murid di hadapan sekolah kebangsaan Itu keluarga Bengkalan. mangsa culik Ros Nazirah Muhammad Naim 36 tahun masih terkejut dan sedih dengan kejadian itu dan berdoa agar dia segera ditemukan dengan selamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini tentang isu penculikan kanak-kanak di negara kita yang semakin serius. Seperti yang kita tahu, kes penculikan ini bukanlah satu kes yang baharu kerana ianya pernah juga terjadi ketika dahulu. Namun sekarang, kes ini telah menjadi satu kes yang sangat hangat diperkatakan dalam semua media sosial. Bukan itu sahaja, tular juga baru-baru ini mengenai isu cubaan menculik kanak-kanak balik dari sekolah yang menimbulkan kerisauan dalam kalangan ibu bapa. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, seramai 1,509 kanak-kanak dan remaja berusia 18 tahun ke bawah dilaporkan hilang dalam tempoh dari 2020 hingga Februari lalu. Daripada jumlah itu, 1,424 orang ditemui semula manakala 85 lagi masih hilang. Jumlah yang dilaporkan itu meningkat dari semasa ke semasa dan kes ini ternyata berada pada tahap yang membimbangkan. Terdapat juga pihak sekolah yang sudah mengeluarkan surat amaran tentang penculikan ini. Surat ini juga dikeluarkan pada tahun ini iaitu 2022. Surat ini dikeluarkan oleh Sekolah Kebangsaan Puncak Alam yang memaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan pencegahan penculikan murid-murid. Dalam surat ini mengandungi beberapa arahan seperti menghantar anak-anak mengikut ketetapan waktu, sentiasa memberi ingatan dan pesanan kepada anak-anak tentang peraturan tiba dan pulang dari sekolah, akhir sekali selalu bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menangani sesuatu kes yang berlaku. Pihak sekolah juga menegaskan kepada murid-murid agar menunggu ibu bapa atau penjaga dalam pagar sekolah berhampiran dengan pondok pengawal keselamatan. Pihak kami juga ada berjumpa dengan seorang mangsa culik. Apabila saya bermain dengan lega dengan handphone, saya rasa saya sedang diekori, tetapi tiada apa-apa yang dicurigakan. Kemudian secara tiba-tiba saya ditekuk mulut dan ditarik ke kereta. Ketika di dalam kereta, saya sedaya upaya cuba untuk melepaskan diri. Selepas itu saya menendang pintu kereta dan melompat keluar. Perasaan saya sekarang berasa takut tetapi lega. Saya menasihati orang awam supaya berhati-hati. Sila peka dengan keadaan sekeliling.
Belakangan ini, kes penculikan di negara kita semakin meningkat dan menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini, Fatin Rosyafikah binti Muhammad Nasir akan mengupas tentang faktor penculikan yang semakin meningkat. Oh, Tuhanku cinta dia, berikanlah aku hidup, takkan ku sakiti dia, hukum aku bila terjadi. Kes penculikan bukan satu jenayah yang baru, malah setiap tahun pasti terdapat pelbagai jenis laporan kes yang dilaporkan. Ada juga di antara mangsa-mangsa kes penculikan yang masih belum dijumpai sehingga kini. Antara faktor berlakunya kes penculikan kanak-kanak adalah disebabkan kecuaian ibu bapa atau penjaga. Kecuaian ibu bapa atau penjaga kanak-kanak dan sikap orang awam yang tidak mempedulikan perkara yang berlaku di sekeliling mereka menyebabkan jenayah penculikan semakin berleluasa. Selain itu, faktor penculikan kanak-kanak ini adalah disebabkan oleh komuniti kurang mengambil tahu hal-hal penduduk setempat. Bukan itu sahaja, isu penculikan kanak-kanak ini terjadi adalah disebabkan penculik-penculik sanggup melakukan apa sahaja demi perniagaan. Tujuan penculik-penculik ini menculik kanak-kanak adalah untuk diambil organ mereka bagi dijual ataupun dijadikan sebagai peminta sedekah bagi mengaup keuntungan dengan cara yang mudah. Isu ini perlulah diambil serius oleh semua pihak dan semua pihak perlulah bertanggungjawab untuk mengetahui cara-cara bagi mengatasi masalah penculikan yang semakin tular saban hari. Dia dikurung 3 hari. Ada bagi 3 injection. Lepas tu dia pukul dia lah, seksa dia. You bukan seorang-seorang nanti. Kita semua sama-sama you. Sama-sama. Ya, tinggal je. Faham tak? Kita semua ni, you punya anak suruh jadi kita punya anak. Kita pun suruh all out sama you di sini. Kita tak boleh diam. Bila kita boleh diam, bila dia sudah balik. Saya minta kepada semua rakan-rakan media merayu kepada rakyat Malaysia, wakil-wakil media, wakil-wakil NGO, ketua-ketua masyarakat dan seluruh rakyat Malaysia untuk kita bekerjasama dalam isu ini. Isu ini bukan isu yang kecil, isu besar. Rakyat Malaysia ditahan dan disiksa. Selamat sejahtera, saya Gosle Krishnan. Apa yang perlu dilakukan apabila kanak-kanak diculik di depan mata kita? Info, ada orang diculik dalam ni. Depan mata. BMB 8811. Tahan. Gila! Siasatan dari pelbagai sudut dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri serta pihak sekolah. Ia dalam mempertingkatkan langkah pencegahan dan keselamatan di sekolah. Ibu bapa diminta menghantar dan mengambil murid mengikut waktu ditetapkan dan memaklumkan kepada pihak sekolah jika mempunyai sebarang masalah. Selain memastikan ia hanya dilakukan oleh ibu bapa dan penjaga sah sahaja. Pihaknya telah menempatkan pegawai polis sebagai pegawai perhubungan sekolah PPS di seluruh Perak. Kes berkenaan tular selepas bapa kanak-kanak berkenaan memuat naik satu hantaran mendakwa anaknya hampir menjadi mangsa penculikan namun berjaya menyelamatkan diri. Jika anda nampak kanak-kanak diculik di depan mata anda, tolong hubungi penguatkuasa undang-undang atau badan konsular kerajaan secepat mungkin. Bantuan kecemasan ini beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sekian, terima kasih. Segmen semasa, Wira Cilik berjaya menggagalkan cubaan penculikan terhadap rakannya. Seorang kanak-kanak gagalkan cubaan penculikan terhadap kawannya ketika dalam perjalanan balik ke rumah selepas bermain bola di padang sekolah kebangsaan Jeram Landak. Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Azli Muhammad Noor telah mengesahkan kejadian pada 25 September kira-kira jam 7.15 petang. Berikutan dengan kejadian, ibu pengadu kanak-kanak yang membantu gagalkan cubaan penculikan telah membuat laporan polis pada 26 September kira-kira jam 1.50 petang. Sorotan kejadian itu yang berlaku berhampiran sekolah tersebut, didakwa suspek dipercayai memandu kereta Proton Wira berwarna merah dan tidak dapat mengecam nombor plat kereta itu. Katanya pengadu memaklumkan kereta itu didakwa datang dari arah bertentangan dan memasang lampu besar, kemudian kereta itu terus berhenti dan cuba menarik pergelangan tangan kanan kanak-kanak tersebut melalui tingkap kereta. Anaknya menolong menarik dan merentap tangan kawannya daripada lelaki tersebut sehingga mereka berdua terjatuh ke dalam semak. Kereta itu terus memecut meninggalkan tempat tersebut, katanya.
Kes disiasat di bawah Seksyen 363 Kanun Keseksaan iaitu menculik dari penjagaan yang sah dan perlu dibaca bersama Seksyen 511 Kanun Keseksaan iaitu cuba melakukan kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara, katanya melalui kenyataan media hari ini. Berada kes cubaan culik membabikan murid di sekolah beberapa negeri seperti Terengganu, Johor dan Selangor, timbul pula kejadian terbaru di Bali, Kedah pada Khamis lepas. Menurut perkongsian Azianti Azizan, anak saudaranya didatangi seorang wanita yang mendakwa rakan ibunya. Nasib baik anak saudara saya tidak ikut sebab dia pelik kenapa wanita itu mengaku haus sedangkan tidak pernah melihat dia bersama ibu, katanya pada hari Khamis. Azianti berkata ibu Mansa akan membuat laporan polis dan menyerahkan kepada pihak sekolah untuk mengambil tindakan. Kita akan membuat laporan polis dan menyerahkan laporan tersebut kepada sekolah sebagai langkah berjaga-jaga supaya tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Faridini binti Muhammad Azari. Saya akan menerangkan tentang cara untuk mengelakkan daripada berlakunya penculikan kanak-kanak. Cara untuk mengelakkan daripada berlakunya penculikan kanak-kanak, ibu bapa itu perlulah bertanggungjawab mengawasi dan memberi perhatian kepada kanak-kanak sepanjang mereka berada bersama-sama. Ibu bapa mestilah sentiasa memimpin tangan kanak-kanak ketika berada di luar rumah dan sentiasa menemani mereka ke mana sahaja yang mereka kehendaki. Selain itu, cara lain bagi memastikan keselamatan kanak-kanak itu terjamin adalah dengan mendedahkan mereka kepada seni mempertahankan diri. Sebagai contoh seni silat ataupun taekwondo supaya mereka lebih berdisiplin dan siap siaga dalam menghadapi ancaman keselamatan. Selain itu, media massa juga berperan penting dalam menyedarkan masyarakat tentang keselamatan kanak-kanak yang kian terancam hari ini. Semua media massa perlulah menghalau rancangan yang berunsur ganas dan berusaha mengisahkan masyarakat kita untuk menyadarkan serta menyelamatkan kanak-kanak daripada berlakunya penculikan dan menjadi mangsa kepada penculikan. Berbagai cara boleh dilaksanakan demi mengatasi masalah keselamatan kanak-kanak. Masyarakat kita bertanggungjawab untuk melindungi kanak-kanak yang akan mewarnai masyarakat nusa dan bangsa kita supaya mereka berpeluang membesar dengan aman dan sentosa. Sekian daripada saya, terima kasih. Cubaan culik telah berlaku terhadap seorang murid di hadapan Sekolah Kebangsaan Pengkalan, Taman Pinji Mewah di Ipoh, Perak. Ketua Polis Perak, Dato' Muhammad Yusri Ahsan Basri berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian tersebut daripada ibu kanak-kanak itu pada pukul 9 malam hari yang sama. Polis telah menubuhkan satu pasukan siasatan yang khas. Polis juga bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri serta pihak sekolah dalam mempertingkatkan langkah pencegahan dan keselamatan di sekolah. Ibu bapa diminta menghantar dan mengambil murid mengikut waktu ditetapkan dan memaklumkan kepada pihak sekolah jika mempunyai sebarang masalah mengenai urusan mengambil dan menghantar murid ke sekolah. Muhammad Yusri berkata pihak sekolah juga diingatkan supaya memastikan urusan menghantar dan mengambil murid dilakukan oleh ibu bapa dan penjaga yang sah sahaja. Apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh mana-mana pihak untuk mencegah isu penculikan dalam kalangan kanak-kanak? Ibu bapa perlulah sentiasa mematuhi dan mengawasi anak-anak mereka dan jangan biarkan anak-anak mereka terlepas daripada pandangan mereka ketika mereka bersia-sia ataupun di mana-mana sahaja. Tindakan yang berkesan kepada kanak-kanak adalah daripada ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa boleh mendedahkan kanak-kanak tersebut dengan memperkenalkan tentang ilmu mempertahankan diri, contohnya sebagai silat ataupun taekwondo. Sekian, terima kasih. Pihak berkuasa seperti polis boleh datang untuk meronda dalam kawasan-kawasan sekolah ataupun luar kawasan sekolah untuk memastikan keselamatan kanak-kanak itu terjaga. Ibu dan bapa bertanggungjawab mengawasi dan memberi perhatian kepada kanak-kanak sepanjang mereka berada bersama-sama. Ibu bapa mestilah sentiasa memimpin kanak-kanak, tangan kanak-kanak ketika berada di luar dan sentiasa menemani mereka ke mana sahaja yang mereka dikehendaki. Terima kasih. Sekian sahaja berita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Down the line into the wind you go. Won't you let my darling know that